Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita menyambung kitab Muhimmah fil Amil Hadis bahagian yang kedua, iaitu kitab Al-Mawa'idhul Ahadits Al-Qudsiyyah, pengajaran yang ketujuh, muka surat 167. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai hambaku, bermula dinar dan dirham, bahwasanya aku jadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rezekiku. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala ya ibna adam ya abid ad-dinar wad darahim inni khalaqtuhuma lakum litakulu bihima rizqi. Wahai anak-anak Adam, ya benar Adam, kata dia, ya abidad dinar wad darahim, wahai hambaku, bermula dinar dan dirham itu bahwasanya aku jadikan dia, inni khalaqtuhuma lakum litakulu, supaya kamu ni, kata Allah, supaya kamu makan dan minum daripada rezeki aku. Yang pertama, pelajaran kita pada malam ini, Allah berkata bermula dinar dan dirham dijadikan keduanya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya akan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Maknanya duit ke harta benda ke yang kita ada ni bukannya haram selagi mana dia tak bermula, tak berpunca daripada haram. Asal perkara yang Allah Ta'ala jadi ni hukumnya adalah harus, sehinggalah datang hukum yang mengatakan bahawa ianya adalah haram, maka haramlah dia. Mah ke perak ke, asal pada hukum tu adalah harus. Duit ke, tanah ke, pokok ke, buah durian ke, durian balik pulau ke apa ke, hukumnya adalah harus. Sehinggalah datang perintah, sehinggalah datang hukum daripada Allah yang mengatakan bahawa ianya adalah haram. Allah Ta'ala sebut tentang arak, judi, Allah Ta'ala sebut tentang babi, tentang bangkai, tentang darah. Maka datang benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana tak ada haram daripada Allah, tak ada haram daripada Nabi, maka hukumnya adalah harus. Termasuklah apa dia? Termasuklah dinar, termasuklah darahim, kita sebut dirham. Satu benda yang berasal daripada emas dipanggil sebagai dinar. Satu benda yang berasal daripada perak dipanggil sebagai dirham. Wang dinar dan wang dirham, wang emas dan wang perak. Hukumnya adalah harus. Allah jadikan mah dan perak, sehinggalah bila datang perintah Allah, mah itu harus bagi kita. Tetapi untuk orang lelaki tak boleh pakai pakaian emas misalnya. Jual emas tak apa. Jual emas tak apa, tak ada masalah apa. Lelaki nak jual emas, sila jual. Yang tak boleh pergi pakai cincin emas, gelang emas, rantai emas, ataupun dia pakai sesuatu yang tak dapat dah dielak, melainkan terpaksa dia pakai, seperti gigi emas. Jika dia dah tak boleh nak buat gigi baru, gigi batu, gigi palsu daripada jalan lain, terpaksa doktor kata hanya dengan gigi emas, maka boleh mulut kamu jadi elok, maka harus. Ataupun hidung emas, hidung ni rompong lagu mana, resdung bersin-bersin, cabut hidung, berlubang hidung ni, pakai hidung besi dia jadi busuk. Pakai hidung palsu tak lekat, doktor kata hidung emas boleh, dia tak busuk dan dia boleh, maka harus pakai. Darurah dia pada masa itu. Kalau kita di Malaysia ni, kalau pakai hidung emas sekarang ni,
Kena pakai grill. Jalan mana-mana pakai grill, takut orang rompak tuan. Baik, mana faham, tak faham sudah. Maka Allah Ta'ala kata, aku jadikan benda ini untuk apa? Untuk kamu makan rezeki aku. Litakulu bihima rizqi, supaya kamu makan kedua-duanya daripada rezeki aku. Gunakan wang. Ada orang ada duit, dia simpan, tak makan. Lalu kedai durian tu 4 kali lah. Isteri duk kata, abang tak singgah ke bang? Makan tak berhenti. Lalu kedai tom yam, abang tak berhenti makan. Kau siakap 3 rasa, tak payah. Siakap. Sampai nak ku kering isteri dia. Duit digunakan, tak, dia digunakan untuk disimpan. Simpan dalam bank. Yang kaya bank. Yang kaya orang buat loan guna duit bank. Guna duit bank tu duit dia. Dia simpan dalam bank, bank bagi pinjam pada orang lain. Pakai duit dia tak sedar. Makanlah. Makan. Kulu washrabu, kata Allah. Makan dan minumlah. Wala tusrifu. Cuma jangan melampau. Jadi abang-abang, akak-akak ada duit pergi makan. Ambil duit pergi makan. Duit beratus ribu. Puasa tiap hari. Buka puasa pun main masjid. Kok masjid ada sponsor. Tak juga dia guna duit dia. Ini nama dia kudukut lah. Ada jenis tu. Duit berlambak, banyak duit, juta. Tak makan. Umur 70. Mak ngah duk simpan duit nak buat apa lah ASB tu. Untuk masa depan lah. Masa depan apa? 70 orang. Pi makan. Allah kata duit yang Allah Ta'ala bagi tu, kita hari ni sebut duit lah, duit ringgit lah, duit dolar lah apa. Asal duit ni tuan-tuan berasaskan pada dinar, berasaskan kepada dirham, ditambat kepada emas dan perak. Ini sumber kekuatan duit. Kita menggunakan wang emas dan wang perak. Tapi sejak 2 menjak ni, duit sudah tidak ditambat dengan emas. Ada setengah negara tuan-tuan, dia cetak sebanyak-banyak duit, dia print banyak-banyak, dia kata aku suka aku, negeri aku. Akhirnya duit dia tak laku. Duit yang mengekalkan nilai ialah wang emas yang berasalkan kepada emas dan berasaskan kepada perak. Tapi sayang tuan-tuan, kita hari ini tak bersandarkan lagi kepada emas dan perak. Baik tuan-tuan yang saya hormati, maka Allah Ta'ala bagi kita duit untuk apa? Pergi makan. Makanan berzat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran 2. Makanan ni 2. Satu halal, halalan. Satu lagi tayyibah, baik. Tuan-tuan buka tafsir tentang tayyibah. Halal tu semua orang tahu lah, halal, benda halal. Ni hak tayyib ni. Tayyib, tayyibah. Ulama-ulama membahaskan tayyibah. Yang pertama sekali, makanan itu baik. Baik apa? Pertama sekali, rupa dia bagus, baik pada kedudukan dia, baik pada rupa dia, makanlah. Yang kedua, baik pada kesihatan kita. Bukan semua benda yang halal baik untuk kesihatan. Halal, tapi awak sakit, awak tak boleh makan benda ni. Halal, buah kurma halal. Tapi sebab kita ni sakit mata, dah 2 minggu dah mata ni merah menyala, maka orang yang sakit mata jangan makan buah kurma. Sebab sifat buah kurma itu adalah panas, dan orang yang sakit mata tu pun panas. Bila makan menambahkan panas sakit mata. Ataupun orang yang baru sembuh daripada sakit mata, maka pun jangan makan buah kurma. Ustaz, pasal apa tak boleh makan pula? Kurma ni dalam Quran sebut. Memanglah Quran sebut, tapi Quran juga sebut carilah makanan yang halal dan baik untuk awak. Jangan hanya tengok pada satu ayat. Ustaz ni cuba tengok dalam Quran, wan nah Allah Ta'ala sebut kurma, Nabi pun suka kurma, ajwa lah apa bala. Ustaz kata tak boleh.
Siapa kata tak boleh? Saya kata boleh, tapi awak tak boleh makan sebab awak sakit mata. Saya tak mau ikut ustaz, ustaz tak ikut Quran. Kamu yang tak ikut Quran. Allah tak kata halal sahaja, Allah tambah satu lagi, baik. Baik. Tadi saya sebut baik pada kesihatan. Gula tu halal. Tapi kita ni diabetes, tak usah makan, cari benda lain hak ganti gula. Kita tak boleh makan. Saya ni tuan-tuan, tebu, ayak tebu ke, saya bela, saya tak makan. Pasal apa? Pasal tak baik untuk saya. Kalau saya makan tebu, nanti saya jadi pedih dada. 2-3 hari jadi pedih dada, macam kena toreh. Sebab tu saya tak makan. Pantang saya ialah tebu. Apa ustaz ni mengharamkan yang halal? Aku kata kepala otak lagi, hang nak marah pula. Hang tak faham kat mana tayyib tu apa? Baik untuk kesihatan awak. Kita ni makan durian halal, makan. Tapi kita ni tahap mata tak nampak lah. Cincin manis punya kuat. Pi belasah 6 biji durian pula. Lah, tak tahulah mata ni. Mata belah kiri ni hak hitam ni dia pusing pi Singapura, hak belah ni pi Pulau Pinang. Tak tahu dah kata dah. Allah nak uji saya nak uji apa yang belasah 6 biji tu pasal apa? Makan seulah sudahlah. Yang ketiga, apa makna tayyib? Baik penyediaan makanan dia. Penyediaan makanan tu baik, memang makanan tu halal. Tapi tak baik cara siap. Tuan-tuan, saya ni duk tengok dalam Facebook, duk tengok dalam TikTok. Street food India. India street food macam-macam. Saya suka buka. Depa masak, sediakan jus buah-buahan. Hari ni kita nak tengok jus al-kaki wal tangan. Depa perah jus tu, buah tu tuan-tuan, pijak dengan kaki. Buah mangga tu, pelam tu, depa longgok dalam satu bekas hitam gila, berkarat, semua berkulat. Atas simen dia tua mai mak ngah tu mai picik ngok mai pijak dengan kaki. Astagfirullahalazim. Air tu pula meleleh masuk dalam timba tu pula, timba 7 keturunan. Pada tok mai kat dia. Hak bila punya zaman tu. Halal tak? Halal. Tapi penyediaan dia tak elok. Dia bawa penyakit, dia tak ada kebersihan yang dijaga dengan betul. Tak usah makan. Ustaz, ni halal ustaz. Buah pelam ustaz. Memang buah pelam tu halal. Tapi meragukan kebersihan dia. Bila kita buka halalan thayyibah, baru kita faham elok ke tak elok satu makanan. Hari ni tuan-tuan, kita terus cerita hal tadi ni, kita duk tengok TikTok, Facebook ni, kita duk tengok makanan kita sekarang ni baik ke tak baik. Ada minuman pewarna tiruan, ada minuman perasa tiruan, perasa anggur, perasa strawberry, perasa pandan. Padahal mana ada pandan, mana ada anggur dalam jus tu, mana ada oren dalam jus tu. Bahan kimia dibuatkan rasa macam buah oren, jual jus. Cuba tengok, baik tak untuk kesihatan makan benda tu? Tak baik. Kalau tak baik, terus makan. Terus makan. Jadi mungkin pihak kita ni tuan-tuan kena buat kursus pemakanan untuk jemaah kita lah. Anak-anak kita makan serbuk perasa, anak-anak kita makan pewarna tiruan. Ni orang tak faham ni. Ni nama dia plastik. Plastik. Zaman dulu mana ada plastik? 70-an tak ada plastik kita. Botol semua guna kaca. Buah ayak dalam botol kaca minum. Mai 80-an plastik digunakan secara meluas. Boleh, bukan tak boleh. Masalah dia, botol plastik ni buh dalam kereta, pi parking tengah hari. Buh pula bahagian speaker belakang. Dia kena panas matahari, kita balik-balik kerja pukul 5.30, langgah terus.
Apa kesan plastik yang dijemur dengan matahari dalam air ni jadi apa untuk kita? Yang ni yang kadang-kadang orang tak ambil. Apa kesan makan buah yang disimpan dalam tin? Apa kesan makan buah yang disimpan dalam bekas yang kemek? Dan adakah lagi zat makanan yang disimpan dalam peti air dah berbulan-bulan? Korban tahun lepas duk ada lagi daging tu. Nak masuk korban baru tak habis lagi, duklah simpan dalam peti air setahun. Adakah lagi zat pada daging tadi? Tak tahan setahun lagu mana. Bila datang korban 10 kilo dia balik rumah. Anak buat balik 1 kilo, isteri buat balik 1 kilo, cucu 4 tahun mau pergi kutip. Oi. Tak tahu nak sumbat mana daging, usaha beli peti air baru. Orang lain 1 kilo, dia rembat 10 kilo untuk dia seorang. Daripada lidah, tulang, sup semua yang dia buat, dia simpan. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, ada orang pantang makan dia takkan makan benda yang dimasak 2 kali, dia tak makan. Ada orang yang pantang dia takkan makan makanan yang bagi panas tu nama apa? Microwave belah. Dia masak, dia makan habis, lepas tu dia tak simpan. Dia kata apa? Sebab tak baik untuk kesihatan dia. Memang pada dia halal tapi tak baik untuk kesihatan dia. Sebab tu saya kata tadi, kita kena buat kursus tentang pemakanan. Sebab hari ni penyakit banyak datang daripada apa yang kita makan. Baik, kemudian kata lagi dia, dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku, wa talbasu bihima thiyabi. Kamu pakai dinar dan dirham yang Allah beri pada kamu tu, pakai, beli pakaian. Hari Jumaat jadi baik pada kita, satu hari tu pakai 2 pakaian hari Jumaat. Satu pakaian pergi kerja dan satu lagi pakaian khas untuk sembahyang Jumaat. Cantik. Ni dak, yang tu lah kerja kelang, yang tu lah pergi masjid sembahyang Jumaat. Yang tu lah baju pergi repair motor, kerja pomen, yang tu lah pergi sembahyang Jumaat. Hitam habis kapek. Tak boleh ke untuk sembahyang Jumaat ni sebelum pergi sembahyang mandi dulu, ambil baju lain, ambil kain plekat lain, ambil seluar lain, khas untuk aku nak sembahyang. Duit tak ada ustaz. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan harta supaya awak beli pakaian dan awak pakai pakaian itu. Benda ini berlaku kepada seorang laki-laki datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia datang, dia nak tanya pada Nabi. Dia pergi berjalan rumah kawan dia. Kawan dia tak ajak masuk dalam rumah. Dia pergi berjalan rumah kawan dia tak jamu makan, minum apa pun tak. Jadi dia terasa, dia balik, dia jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, boleh tak kalau dia datang rumah saya akan buat macam mana dia buat kat saya. Saya tak panggil dia masuk, saya tak jamu dia minum, saya tak jamu dia makan. Boleh tak? Pasal apa? Saya pergi rumah dia, pelawar apa pun tak. Kata Rasulullah, jangan. Layanlah dia, jamulah dia makan. Dia tetamu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, orang yang memuliakan tetamu. Dia kata tak apa. Kalau dia mai besok bila-bila, saya akan layan dia walaupun dia tak layan saya. Dia pun patah balik. Bila 2-3 langkah patah balik, Rasulullah panggil dia balik. Mezat, kata Rasulullah, kamu ni tak ada harta ke? Ada. Saya ada kambing, saya ada apa ni, binatang ternak saya ada. Kenapa kamu tak jual barang seekor 2? Kenapa kamu tak jual barang seekor 2, kambing ke lembu ke apa nama unta kamu tu, dan kamu belikan pakaian yang cantik? Kenapa? Pi jual lah kambing tu seekor, ambil ki
Pi beli baju baru, beli kasut baru. Yang duk pakai baju buruk pasal apa? Nabi tegur dia pasal mai selekeh dan berpakaian selekeh. Sebab hari ni ada orang yang faham berpakaian selekeh itu zuhud. Berpakaian yang buruk itu zuhud. Itu bukan zuhud. Sebab datang orang tanya kepada Rasulullah, saya ni suka baju yang cantik, saya suka kasut yang cantik, adakah saya sombong? Kata Nabi, tidak. Allah Ta'ala suka mana-mana orang yang memakai pakaian yang cantik sebagai tanda bersyukur pada Allah dan mendapat bekas daripada nikmat Allah dia pakai. Bukan sombong ke pakai baju lawa ni? Tak. Sombong itu ialah menolak kebenaran. Itu nama sombong. Kalau orang tanya kepada kita, apa makna sombong? Sombong maknanya ialah menolak kebenaran. Bukan pakai baju lawa, bukan pakai kasut cantik, bukan pakai pakaian menarik, itu sombong. Dan bukanlah makna zuhud itu pakai baju buruk-buruk. Tuan-tuan pakai baju lawa sekalipun boleh masuk kategori zuhud. Sebab Sayyidina Ali kata zuhud ialah orang yang menggunakan nikmat dunia untuk mencapai akhirat. Itulah zuhud. Dia tak simpan dunia tu untuk dia. Dia gunakan wang dia untuk dapat akhirat. Dia gunakan pakaian dia untuk dapat akhirat. Dia gunakan harta dia untuk dapat akhirat. Kita beli jubah, cantik jubah, pergi Madinah beli 4 helai jubah, 160 rial sehelai. Warna putih ada, warna hijau ada, warna kelabu ada. Balik ke Malaysia, isteri tanya, boy, sampai 4 helai jubah, abang nak pergi semayang pakai jubah, abang nak semayang pakai jubah lawa sikit, nak menghadap Tuhan. Itulah zuhud. Amboi tu haji kereta lawa, Allah, kereta saya ni nak pergi masjid. Itulah zuhud. Bukanlah makna zuhud tu tinggal kereta di rumah berjalan kaki, balik pulau main Taman Brown, tak naik kereta tu haji. Zuhud tu bukan zuhud, tu tak cerdik nama dia. Gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini untuk salah satunya kata Allah, watalbasu bihima siyabi, kamu pakai kedua-dua benda itu gunanya untuk memakai pakaian yang Allah bagi pada kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom lepas ni kita mai masjid pakai lawa-lawa. Bukan sombong pakai lawa. Sebab Allah yang perintah suruh pakai lawa. Allah Ta'ala tak kata lawa, Allah Ta'ala kata khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kamu inda kulli masjid, setiap kali kamu berada tempat sembahyang, setiap kali kamu masuk masjid, setiap kali kamu berada tempat sembahyang, kata Allah, pakailah perhiasan. Tu dia mai kepiah hak lawa, mungkin beli kepiah kip tajam 100 lebih ni. Wah, cantik. Kita pun beli pula, tak bukit tajam, kata mahal sangat bukit tajam saya. Tu hang pakai apa? Bukit menipis. Beli basuh sekali kecut. Ada juga kepiah jenis tu. Kita pun beli basuh jadi kecut. Pasal apa jadi kecil pula dah ni? Pakai hak lawa nu kemah. Ni mai sembahyang di masjid ni, ketayap tu boleh tapis teh. Warna-warni macam-macam ada ketayak. Pakai baju hak lawa, pakai minyak wangi bersih, pakai cincin lawa, pakai jam cantik. Amboi abang, lawa ni nak menghadap Tuhan kena lawa. Pakai kain pelikat cantik, jubah cantik, pakai sampin pun tak apa. Ustaz kalau pakai tanjak mak kilau, pakai pi lah. Rukuk-rukuk kena punggung orang depan. Ni zaman mak kilau sekarang ni. Semua pakai tanjak belakang ni. Semangat bersilat sekarang ni. Pakai hak lawa-lawa, maka disuruh dalam agama kita, khususnya bila mai sembahyang. Baik, yang ketiga,
Dan kata ada, dan supaya kamu ucapkan tasbih akan daku, dan kamu ucapkan taqdis, mensucikan akan daku. Wa tusabbihuna wa tuqaddis. Hendaklah kamu membersihkan, hendaklah kamu menyucikan, mentasbihkan. Masya Allah tuan-tuan, harta yang kita dapat daripada Allah, rezeki ni digunakan untuk apa? Wa tusabbihuni wa tuqaddisuni, supaya kamu ini mensucikan aku, mentasbihkan aku, mentaqdiskan aku. Masya Allah tuan-tuan. Saya baru ni tengok dalam satu TikTok, ada satu orang lelaki-lelaki dia kata, ni saya nak tanya ni pada ustaz-ustaz ni yang rajin duk kutip derma, buat tahfiz kutip derma, buat tahfiz kutip derma, dah tahu tak ada duit, yang kata pergi buat pasal apa? Satu, dia tanya pula, yang mana dah buat tu tak boleh ke latih budak-budak tu pergi belajar berniaga ke, pergi berniaga pun balik ke? Daripada duk minta derma ni, tak boleh ke pergi suruh pergi usaha sikit, duk minta tak habis-habis. So duk tengok video ni, kemudian saya baca pula komen, saya dah lama nak cakap benda ni, betul elok sangat cakap macam ni, tak habis-habis minta derma. Habis tu harta yang Allah Ta'ala bagi untuk kamu tu, kamu nak buat apa? Kalaulah mereka ni tak buka tahfiz, kalaulah mereka ni tak buka Quran, suruh orang hafal Quran madrasah ke apa bala semua, mana kita nak letak ni wa tusabbihuni wa tuqaddisuni? Mana lagi nak jumpa orang yang duk baca Quran, duk berzikir? Tuan-tuan, kita pukul 3 tidur, pukul 4 tidur, 4 pagi duk tidur, 5 pagi tidur lagi, pukul 6 pun lena lagi. Tapi budak tahfiz pukul 4 bangun dah. Mereka mengapai pukul 4 pagi, duk baca Quran pukul 5 pagi, baca Quran dah, nak hafal 5 pagi. Hang tak boleh hafal Quran, hang tolonglah depa hafal Quran. Hang tak boleh nak hafal Quran, hang tolonglah asrama depa. Hang tak boleh nak hafal Quran, hang tolonglah bayar bil api depa. Tu kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Habis tu duit yang Allah Ta'ala bagi untuk hang buat apa? Pergi melancong. Allah Ta'ala bagi duit hang untuk apa? Tengok wayang, beli kereta. Itu saja ke? Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi ni, wa tusabbihuni, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Ni kalimah Al-Quran ni, hiyal ulia, kata Allah. Kalimah Allah ni yang paling tinggi sekali tuan-tuan. Al-Quran ni kalimah yang paling tinggi sekali. Seluruh alam ni, kalau penuh dalam masjid ni tuan-tuan, kitab buku yang ditulis, yang ni profesor, yang ni doktor, yang ni ustaz, yang ni al-alamah lah tulis kitab, tak boleh nak lawan dengan senaskah Al-Quran punya hebat. Maka ada orang yang berusaha untuk menghafaz Al-Quran ini dalam kepala otak dia, dalam hati dia. Dia nak mensucikan Al-Quran ni. Subhanallah. Tak perlu ke ustaz? Orang duk hafal Quran ni perlu ke? Masya Allah. Saya kemarin pergi Langkawi, naik terbang daripada Ipoh pergi Langkawi. Dekat 3 tahun tak naik terbang, baru naik PKP lah apalah, tak terbang lah kita pun. Mereka duk panggil juga, naik lah, mai lah ustaz, oh mai tak apalah, aku pergi lah. Pertama kali dah naik berterbang lepas 3 tahun gayat kau, jenuh macam doa. Jadi duk tunggu ke berterbang tu, datang satu orang, Assalamualaikum. Wassalam. Dia tengah duk berbetul tali pinggang dia kan, masuk ke terbang kena buka lah apa semua, dia duk pakai tali pinggang depan saya. Habis dia pakai tak cam ke, dia pun buka.
Astaghfirullahalazim, ustaz, lamanya tak jumpa ustaz. Siapa ustaz ni? Dia adalah ahli lembaga tarjih Al-Quran. Ni hak tuan-tuan beli Quran ni, yang tuan-tuan duk baca Quran ni, di belakang dia ni tuan-tuan, dia ada ni. Ni nama dia ni. Lajnah ni. Tashih ni nampak ni. Ni anggota lajnah tashih ni nampak ni. Ni dia ni. Anggota lajnah tashih Al-Quran. Yang nak dapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri KDN Quran yang nak dicetak tu, depa ni lu ada 30 orang ni. Satu negeri 2 orang wakil. Dia wakil Perak. Ada nama dia sini ni. Ada nama dia ni. Nama dia. Saya tanya nak pergi mana? Pergi Langkawi. Ada apa? Ada ni, ada KDN punya. Dia biasalah Quran kita lah. Ada Quran yang cetakan baru pula kot. Ada lah kot. Tu. Dia ni hafiz Quran. Ustaz kawan saya ni tuan-tuan, dia hafiz Quran. Tahun 1990. Tahun 1990. Waktu tu saya duduk mengaji. Maka datang tok guru kami ni. Ambil Quran ni, ambil. Okey, semak. Tengok salah titik ke, salah baris ke, salah apa ke. Nanti bagi tahu. Maka kerja kami ni tuan-tuan, semak satu. Dalam kelas kami ada lebih kurang 25 orang. Seorang kena cek satu ni. Betul tak baris, betul tak titik, betul tak tanda dia apa semua. Okey, kami dah cek dah 25 orang tuan. Ni dia, baik. Kami pun cek tuan-tuan ni, yang hafal Quran ni, berlapis-lapis cek, barulah pergi bagi dekat KDN nak lulus tak lulus untuk syarikat untuk cetak Quran. Yang cek ni siapa dia? Budak hafiz Quran, bukan budak TikTok, bukan budak-budak sekolah kebangsaan, sekolah menengah biasa ni. Ni dialah nama dia, wa tusabbihuni, kamu jaga kemuliaan Quran, supaya orang tak tipu dengan Quran, supaya orang tak khianat dengan Quran. Adanya di tengah-tengah kita orang yang hafiz Quran, bila dia baca Quran, ni salah ni, ni salah ni, tak betul ni, dia hafiz. Tengok Quran dia pula betul. Kadang-kadang tuan-tuan dia baris di atas, dia main bawah, tak betul ni, tolak ni, bukan kali ni Quran tak betul ni, nak salah cetakan. Yang nak perbetulkan, yang nak jaga ni tuan-tuan, nama dia apa? Al-Hafiz. Yang ni penting. Yang ni penting. Dia kata, ustaz, kalau semua orang hafal Quran, siapa nak jadi doktor? Ni silap hang ni. Di Malaysia ni dia ada satu sekolah, MRSM pun ada, sekolah menengah agama pun ada, ulul albab yang kerja dia adalah hafiz Al-Quran. 2 minggu lepas saya pergi ceramah di sekolah ni. Depa ni sekolah sains, depa ni sekolah asrama penuh, tapi mereka tu hafal Quran. Saya pun, depa budak-budak ni duduk di sini ikrar untuk belajar sungguh-sungguh untuk SPM tahun depan. Depa ikrar. Saya pun datang pergi sekali ceramah jemputan. Saja saya nak test. Okey, apa Quran ni? Diam. Saya baca, qala ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk, qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sambung? Boleh sambung tuan-tuan budak-budak ni. Boleh sambung. Okey, cukup. Pasal apa belajar perempuan diam aja? Hampa haid semua ke tak boleh sambung? Depa hak perempuan pun hafiz Quran. Yang depa inilah jadi farmasis, yang mereka inilah yang akan jadi doktor, mereka inilah. Bukan maknanya bila hafal Quran jadi tu imam tu lebay. Ini pemikiran kolok ni tuan-tuan. Maka gunakanlah duit ni tuan-tuan, pi tolong budak-budak yang hafal Quran ni. Yang pi duk kutuk ustaz tu pasal apa?
Dia nak mengajak, dia nak suruh hafal Quran, dia nak ngulang Quran, tiba-tiba hampir suruh dia pergi meniaga. Pergi duduk meniaga air Bandung. Bila dia nak mengajak? Buat apa Ustaz meniaga air Bandung semua ni? Cari duit untuk sekolah. Sebab itu Islam kita di tempat ni, kadang-kadang di negara kita ni lambat dia naik. Sebab apa? Ustaz itulah kena buat semua. Hantar budak pergi klinik pun dia, hantar budak pergi hospital pun dia, mengajak pun dia, cari duit pun dia, nak buat sekolah pun dia, nak tulis buku pun dia, nak berlakon pun dia. Tak pernah faham? Tak faham sudah Ustaz. Cukup 5 tahun mati Ustaz tu sakit jantung. Maka Allah Ta'ala bagi pada kita ni tuan-tuan wang, harta, tolonglah dia. Dia kata tak Ustaz, tak tahu Ustaz tu beli kereta guna duit kami bagi apa. Kalau gitu, kalau hang takut dia guna duit tu dia beli kereta welfare, minta dekat dia bil bulan-bulan, bil elektrik saya bayar, bil air 2 bulan sekali mai saya bayar. Dengar ceritanya nak buat asrama baru, ya saya bagi lori hantar pasir 10 lori saya hantar. Tak apa, takkan dia nak jual pasir dia dah. Ni dah duk syak yang bukan-bukan. Sedangkan Allah Ta'ala bagi pada kita ni tuan-tuan, harta tadi dia sebut kepada kita wa tusabbihuni wa tuqaddisuni. Bersihkan Allah daripada benda-benda yang cemar, diburukkan nama Allah, dirosakkan nama Allah, dirosakkan nama Islam. Gunakan duit awak itu untuk bersihkan Allah Ta'ala daripada segala perkara-perkara yang memburukkan nama Allah. Gunakan wang itu. Kalau ada orang yang boleh jaga Islam, jaga kalimah Allah, tolong dia orang dengan wang itu. Itulah gunanya wang, bukan suruhan simpan. Budak-budak tahfiz tuan-tuan, setiap waktu semayang berjemaah daripada subuh sampai isyak. Budak-budak tahfiz tuan-tuan, kerja dia ada wuduk 24 jam, duk pegang Quran 24 jam. Dia pun bukan ada handphone nak main TikTok, dia pun main Quran, baca Quran. Habis baca, hafal. Lepas hafal, ngulang Quran. Antara menghafaz dengan mengulang, mana susah? Mengulang Quran lagi susah. Pelajar saya tuan-tuan, dia boleh hafal Quran dalam tempoh 2 jam, 4 muka surat. Terang hatinya. Saya kata dalam hati saya, ambul, 2 jam 2 helai, sejam sehelai. Otak dia baca, dah hafal dah. Saya waktu saya belajar dulu nak hafal sehelai sehari baru dapat selai. Dia 2 jam dapat lah. Tapi bukan maknanya bila dia dah hafal, dia kena lupa hak dah hafal. Dia kena ulang balik. Mengulang tu yang saya tak tahan tuan-tuan. Satu hari kena ulang 3 juzuk. Serendau. Nak mengulang tu lagi teruk pada menghafal. Sebab itu orang yang hafal Quran ni kurang-kurang 10 tahun dia kena main baru dia lekat dalam otak dia, dalam hati dia. 10 tahun tuan-tuan. Orang macam ni kalau kita tak bantu, dia jemu tuan-tuan. Dia balik rumah, dia tengok adik dia main handphone. Dia balik rumah, dia tengok abang dia main bola. Dia balik rumah, dia tengok kakak dia boleh pergi maidin. Dia tengok adik dia seorang lagi pula pergi ke Ayon ke apa nama kat. Dia pula duduk di tahfiz kena hafal. Lama-lama dia tutup Quran, dia minta berhenti sekolah. Dia kata aku duduk sekolah hafal Quran, depa duduk rumah main. Tu yang dia buat hadis sekolah tahfiz. Dia rosakkan barang sekolah supaya dia dibuang sekolah. Bukan dia jahat, bukan dia nakal. Dia buat macam tu supaya ustaz tu buang dia, supaya dia boleh balik di rumah, boleh dia pegang handphone. Baik, kemudian. Dan kata lagi, kemudian kamu ambilkan akan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu.
Dan kamu jadikan dan kamu ambilkan akan dinar dan dirham, maka kamu jadikan akan keduanya itu atas kepala kamu. Baik, apa kata dia? Kemudian kamu ambilkan kitabku, maka kamu jadikan akan dia ke belakang kamu. Summa ta'khuduna kitabi wa taj'alunahu wara'akum, kata dia. Allah kata apa pada kita? Allah kata summa ta'khuduna kitabi wa taj'alunahu wara'akum. Kemudian kamu ambil kitab aku, kamu letak ke belakang. Wara' ni maknanya di belakang. Wara'akum, letak di belakang kamu, bukan letak di depan sebagai ikutan. Kamu letak di belakang. Apa-apa pun tak nak rujuk pada Quran. Rezeki Allah bagi, dinar Allah bagi, harta Allah bagi, kamu pun makan dengan dia, kamu pun minum dengan dia, semuanya kamu buat, tapi kamu tak ambil pun Quran yang aku bagi pada kamu. Allah mula nak cerita dah. Sehinggalah kata dia, kamu ambilkan dinar wa ta'khuzuna ad-dina wad darahim wa taj'alunaha fawqa ru'usakum. Kamu ambil harta, kamu letakkan dinar dan dirham ini, kamu letakkan di atas kepala kamu. Ru'usakum, ra'sun, kepala. Kamu tak letak lagi Quran. Yang kamu letak di atas ialah dinar dan dirham. Yang kamu letakkan sebagai keutamaan ialah wang. Wang dan wang. Masya Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut kepada kita, kata Allah, summa ta'khuzuna kitabi wa taj'alunahu wara'akum. Dah lepas Allah Ta'ala bagi harta, kamu ambil kitab aku ni, sepatutnya kitab ni sebagai tuntunan, kamu letak di belakang kamu. Saya baca dalam satu Facebook, satu anak muda, dia tulis dalam Facebook dia, aku sampai sekarang aku heran, kata dia lah dalam Facebook dia. Dia hantar status posting dia, dia tulis apa? Aku sampai sekarang aku heran, kenapa orang Islam percaya Nabi Muhammad naik ke langit? Nah, dia menapah tak pakai oksigen ke? Aku tak boleh brain lah, dia kata. Dahsyat. Dahsyat, dia kata. Nabi naik ke langit Isra Mi'raj tu tak guna oksigen ke? Aku tak boleh brain lah, dia kata. Siapa suruh hang guna brain? Brain hang tu pun Allah bagi. Brain membesar penumbuk. Sebab tu tuan-tuan, awaludin ma'rifatullah, awal-awal di dalam beragama ialah mengenal Allah. Ulama-ulama dah kata dah, awal-awal dalam agama ialah kenal Allah. Nak mengenali Allah tu daripada apa? Dengan pelajaran tauhid. Salah satu benda yang kita belajarnya ialah sifat 20. Bila kamu belajar agama, kamu tinggalkan benda ni, jadi gila macam budak tadi. Dia boleh kata, aku tak boleh fikir Nabi Muhammad naik ke langit tak pakai tabung oksigen. Dia menapah dengan apa? Hang tak fikir hang duduk dalam perut mak hang 9 bulan, hang menapah dengan apa? 9 bulan hang kena peram dalam rahim mak hang tu, hang makan dengan apa? Hang sendiri pun tak boleh fikir lagu mana hang duduk dalam perut mak hang, tiba-tiba hang nak fikir Allah Ta'ala jemput Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Sebab tu dalam agama kita ni tuan-tuan, dia ada hukum yang bersangkut dengan hukum syarak. Dia ada hukum yang bercakap tentang hukum akal. Dia bercakap tentang hukum adat. Benda-benda ni lah yang kita belajar dalam sifat 20. Setengah orang dia tak faham makna sifat 20. Dia kata mana ada sifat 20 zaman Nabi. Hampa belajar sifat 20 bid'ah. Bid'ah pula dah. Nabi tak pernah mengajar sifat 20. Habis tu, kalau hang tak mau belajar sifat 20, ambil Quran ni Quran ni, hang tak usah pakai Quran yang ada warna ni, yang ada biru, yang ada merah, yang ada baris, yang ada tanda panjang, yang ada qaf 2 titik, ta 2 titik. Tak usah pakai. Zaman Nabi Quran bukan macam ni.
Zaman Nabi dulu tuan-tuan, ta tak ada titik, ba tak ada titik, baris apa pun tak ada. Pergi ambil. Mai baca Quran tu. Pi ke muzium Tok Kapi, Tok Paki apa semua di Turki tu, tengok Quran yang diambil di zaman Nabi, zaman Hafsah. Yang simpan rumah Hafsah tu. Zaman Sayyidina Osman, dia bukan ada baris macam ni. Tak ada baris, tak ada. Mai baris ni tuan-tuan, lepas Nabi mati baru orang mula nak bubuh baris, beratus tahun. Sebab Al-Quran dah sampai ke China, Islam dah sampai ke China, Islam dah sampai ke India, Islam dah sampai ke Eropah, Islam dah sampai ke tanah Melayu. Mereka ni tak reti Arab, mereka tak boleh berbahasa Arab, dan mereka tak boleh baca tulisan Arab. Maka ulama-ulama dhabti, ulama-ulama baris mula membariskan Al-Quran. Yang ni bunyi A, yang ni bunyi I, yang ni bunyi U, supaya orang yang tak boleh cakap Arab boleh baca Quran. Maka dibariskan supaya bunyinya sama dengan bunyi yang betul. Kalau gitu Quran ni bid'ah tak tepi. Aku nak Quran yang ori hak zaman Nabi. Siapa boleh baca Quran tu? Sifat 20 tu adalah rangkuman daripada sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, disusun balik untuk kita mudah baca. Dak Ustaz, saya nak tanya Ustaz, Allah ni ada 20 sifat saja ke? Tak tu nama sifat 20. Itulah hang tu bodoh. Pergilah belajar balik. Mula-mula belajar sifat 20, kitab sifat 20 tu mula-mula buka dia kata apa? Mula-mula muqaddimah intro tu dia kata apa? Adapun sifat yang wajib, sifat kesempurnaan untuk Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Nampak? Adapun sifat kamalat, adapun sifat kesempurnaan kepada Allah tidak terhitung banyaknya. Adapun yang wajib diingati 20 sifat. Bukan maknanya Allah cuma ada 20 sifat. Yang wajib kita ingat 20. Sebab apa? Yang tu yang diulang-ulang-ulang sebut dalam Quran. Bukan maknanya 20 sifat. Macam nama malaikat. Malaikat ada berapa ribu? Tak tahu. Sekali masuk dalam arah apa nama, sekali masuk ke tempat tu Baitul Ma'mur saja, masuk hilang, masuk tak keluar dah puluh-puluh ribu sehari. Tak mau ingat seorang-seorang. Tak ada kerja nak ingat Ustaz. Habis tu kita kena ingat 10 orang, 10 malaikat. Bukan 10 orang, 10 malaikat. Takkan malaikat 10 je Ustaz. Dak, malaikat tu banyak, tak terhitung banyaknya. Tapi yang wajib kita ingat 10. Pasal apa? Yang tu yang Quran tu sebut. Bukan maknanya malaikat tu ada 10 saja. Teruk sungguh zaman sekarang ni tuan-tuan. Benda ni patut selesai lama dah. Mereka buka balik main penin pula hak main mengaji ni. Tuan-tuan, hari ni orang meletakkan sains lebih daripada Quran. Dia tengok sains dulu. Betul tak pada sains? Sedangkan sains itu adalah ilmu yang sangat kecil tuan-tuan nak dibandingkan dengan Quran, dibandingkan dengan ilmu Allah. Dia gunakan kepala otak dia untuk berfikir, tapi dia lupa sains tidak boleh memberi jawapan bagaimana Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Sains tidak boleh memberi jawapan kenapa mayat Firaun tak reput sampai sekarang. Sains tak boleh bagi jawapan bagaimana kubur Firaun bertahan 5,000 tahun. Sains tak boleh bagi jawapan tuan-tuan. Macam mana Zulkarnain membina tembok yang tak boleh diruntuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Beribu-ribu tahun. Tembok jenis apa? Batu jenis apa? Besi jenis apa? Tembaga jenis apa? Tinggi mana tembok ni tuan-tuan yang orang tak boleh panjat? Sains tak boleh fikir. Hang nak fikir sains nak banding dengan ilmu Allah, Masya Allah. Dia pun duk penin kepala tentang kisah Firaun membina tembok menara apa semua tu. Dia kata kalau ada
Benda tu ada, tapi Allah sebut dalam Quran segala perbuatan Firaun telah dihancurkan, tak ada dah. Yang ada mayat dia dengan harta benda dalam kubur dia. Tuan-tuan yang saya hormati, hebatnya Allah Ta'ala cerita tentang Zulkarnain membina tembok. Beribu-ribu tahun tak ada siapa boleh korek dia. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj tu mempunyai makhluk yang sangat ramai. Takkan mereka tak boleh buat tangga panjat tembok? Tak boleh. Takkan mereka tak boleh buat lastik yang besar lepas ke sana? Tak boleh. Takkan mereka tak boleh tolak ramai-ramai macam orang tolak tembok Berlin hari tu? Tak boleh. Takkan mereka tak boleh gerudi beribu-ribu tahun tembuslah dia? Tak boleh. Sehinggalah hampir kiamat. Binaan apa ni? Sains tak boleh bagi jawapan. Di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj? Sains tak boleh bagi jawapan. Tengok bangunan Firaun. Bukan bangunan Firaun, kubur Firaun. Batu ni lagi besar daripada meja kita ni. Seketui dia lagi besar daripada meja ni. Macam mana mereka boleh angkat batu ni seketui-seketui, susun geometri yang cukup betul? Mereka potong lagu mana, mereka bakar lagu mana, bata tanah boleh jadi batu ni. Dan boleh tahan 5,000 tahun tak runtuh-runtuh. Sains tak boleh bagi jawapan. Malu sains tak boleh bagi jawapan. Akhirnya mereka mengatakan bahawa yang membina piramid itu ialah alien. Senang cerita. Dah tak boleh nak habaq. Siapa yang buat ni? Tak tahulah, tak tahulah, tak tahulah. Habis tu siapa yang buat? Alien. Kalau hampa nak tahu, tanya ke alien. Tobat lahum, kita tak boleh tanya. Tiba-tiba hang nak tanya Nabi Muhammad naik ke langit pakai tubing oksigen apa? Allah yang jadikan hang tanya Allah pula. Gunakan sains ikut kepala otak hang nak lawan Allah. Hang tu pun hang sains tak boleh bagi jawapan. Kita ni pun sains tak boleh bagi jawapan. Apa kan? Apa tak boleh bagi jawapan? Abang asal pada apa? Abang asal pada apa? Adam. Lagi? Adam tanah. Okey. Abang asal pada apa soalan dia? Orang kata ada Adam. Tahu pada Adam. Tok nenek kita. Abang tu asal pada apa? Pada air mani. Pada air benih. Tolong bagi tahu sains macam mana air benih boleh jadi abang. Ada muka, ada suara, ada darah, ada daging, ada tulang, ada jantung. Daripada air setitik boleh jadi orang. Abang tak fikir? Tu kuasa sains ke kuasa Allah? Diri abang sendiri pun abang tak boleh bagi jawapan. Macam mana abang nak soal Allah angkat Nabi Muhammad naik ke Isra' Mi'raj? Dulu kita dengar cerita bila Nabi balik daripada Mi'raj. Nabi cerita, aku baru balik dari Palestin. Aku balik daripada langit. Nabi cerita. Orang-orang yang duduk di Mekah ni pakat tercengang. Tercengang pasal apa? Takkan balik Baitul Maqdis satu malam. Takkan boleh pergi ke langit. Takkan. Malah ada orang Islam yang murtad pada masa itu. Yang munafik bertambah munafiknya, yang dah Islam dia kata nyesal aku ikut ni. Yang kafir bertambah-tambah kafirnya. Mereka pakat-pakat pergi cari Abu Bakar As-Siddiq, kawan rapat Rasulullah. Nak bagi tahu Nabi Muhammad baru balik pada langit. Apa ni Bakar? Kawan hang balik pada langit, hang boleh percaya ke? Mai kat Abu Bakar, dia kata kalau dia cerita lebih daripada itu pun aku percaya. Mai Abu Jahal, Abu Lahab ni, Muhammad jap. Tu saya cerita kat orang lagi. Aku nak panggil semua orang Mekah, hang boleh ulang tak apa yang hang cerita tadi? Boleh Bukannya dia nak cerita, bukannya dia panggil orang ramai tu supaya percaya pada Nabi kita. Tak, supaya nak bagi habaq. Nampaklah? Yang kita duk dengar hari ni, Muhammad ni gila. Tu Abu Lahab tu. Kita ingat cerita tu hanya ada zaman Nabi. Rupa-rupanya zaman sekarang pun ada. Yang jadi kafir pun ada, yang jadi munafik pun ada. Sebab hanya dia tanya, sampai sekarang aku tanya, macam mana orang Islam boleh percaya Muhammad naik ke langit tanpa oksigen?
Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Dia letakkan Quran ni di belakang dia. Habis itu apa yang dia letak di atas? Kata Allah, dia meletakkan wa ta'khuzuna ad-dina wad darahim, diletakkannya dinar, diletakkan dirham, wa taj'alunahu ru'usakum, letak di atas. Maka apa benda yang manusia buat, yang dia fikir wang. Nampak tak di kepala? Manusia hanya meletakkan dinar dan dirham di kepala dia. Dia hanya fikir wang, duit. Apa benda pun duit saja. Tak yang abang pergi sembahyang subuh pagi-pagi tu abang dapat duit lah. Dia marah. Tak yang hafal Quran esok nak kerja apa? Yang hafal Quran ni besok nak kerja apa? Anak hang berapa orang? 3. Dia pun sekolah di mana? Semua aku hantar tahfiz. Dia tahfiz ni dia prospek kerja dia okey ke? Nampak orang tanya balik. Prospek kerja ni okey ke? Ada dia geleng kepala kata. Tuan-tuan pernah dengar tak budak tahfiz menganggur? Tuan-tuan pernah dengar tak budak tahfiz pergi masuk penjara, isap dadah apa semua dah? Tiba-tiba hang boleh tanya, dia orang kerja, dia buat tangan lagi tu. Kita tak pernah dengar gitu tuan-tuan, kalau ada wallahu alam budak-budak tahfiz membunuh, merompak, jual dadah. 2 orang pelajar tahfiz ditangkap kerana menjual dadah. Jarang tuan. Jarang kita dengar. Ada tapi tak macam selalu. Sepanjang saya dekat 30 tahun saya ceramah ni tuan-tuan, saya duduk ceramah dalam penjara, saya duduk ceramah di pusat serenti ni, baru sekali saya jumpa satu budak pakai serban duduk dalam pusat serenti. Habis-habis ceramah tu, cantik serban entah dulu sekolah mana? Pondok tu. Lepas tu duduk sini buat apa? Buat apa? Tak ada dah. Punca masuk sini pasal apa? Tak ada dah. Seorang dia daripada hak banyak saya pergi. Nisbah dia berapa tuan? Masya Allah, subhanallah. Tu pun kita duk kutuk sekolah agama. Sedangkan mereka lah benteng kepada kerosakan yang berlaku. Mereka lah blok penahan. Dalam banyak orang rosak, mereka ni yang duk tahan lagi ni. Sebab itu gunakan wang kita, harta kita ni tuan-tuan, bantu agama Allah ni. Kemudian kata dia lagi, dan kamu tinggikan dengan dia akan segala rumah kamu, dan kamu rendahkan akan rumahku. Wa rafa'tum buyutakum wa khafaftum buyuti. Dengan wang yang aku bagi pada kamu, harta yang aku bagi pada kamu, kamu tinggikan rumah kamu, kamu rendahkan rumah aku. Rumah kamu jadi hebat-hebat, masjid jadi buruk. Tak malu ke tuan-tuan? Tak malu pada Tuhan ke? Masjid buruk, tak ada siapa nak wakaf. Saya pergi Langkawi kemarin semalam, saya lalu dekat satu masjid. Dia kata, Ustaz, masjid ni lah yang Allah yarham apa semua nu bagi 1 juta. Allah yarham mati dah, tapi masjid tu ada 1 juta dia bagi. Orang kampung, dia balik kampung pergi ceramah, orang kampung kata, kita nak buat masjid baru tu, kalau tu ada apa duit ke apa ke bagilah. Dia kata, kalau aku ada 1 juta sekarang aku bagi 1 juta. Dengan izin Allah tuan-tuan, suami isteri ni nikah berapa tahun tak dapat anak, mai jumpa dia minta dia jampi. Dengan izin Allah mengandung isteri dia. 1 juta dia bagi dekat tok guru tadi. Tok guru bagi kat masjid tu 1 juta. Kalau kita dapat 1 juta bagi kat masjid 10,000 sudah, 990,000 simpan untuk masa depan. Dia ada 1 juta dia bagi semua.
Tok guru ni mati dah, masjid dia ada. Yang sedekah pasal dapat anak tadi pun dapat pahala, yang tok guru bagi 1 juta dapat. Tengok masjid dia, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Ada masjid yang cantik, hebat, tapi kosong pula. Orang tak ada, program tak ada, apa tak ada. Yang ni pun tak mau juga. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Yang ni pun tak mau juga. Masjid hebat, kapek tebal, mimbar import pada Indonesia, speaker ni ambil pada New Zealand, kapek ni Turki. Oi, hebat ni. Imam Mekah man. Tapi kuliah tak ada, jemaah pun tak ada. Ada jenis tu pun tak guna. Dulu imarah tiap-tiap malam kuliah subuh, tiap-tiap pagi. Sejak tukar jawatan kuasa baru tak ada. Yang ni saya jumpa sekali, saya jumpa pengurusi baru. Alhamdulillah Ustaz, lepas saya ambil alih masjid ni, elok tenang, tenang apa semua elok lah. Bagi saya musmaya habis-habis bayar sunat, mai orang sebelah dia siku dia. Memang tenang Ustaz. Habis kuliah maghrib dia buang semua. Daripada tiap-tiap hari tinggal 3 hari je, dia buang semua Ustaz. Memang sunyi masjid. Ni dia. Habis tu yang banyak duit dalam masjid tabung Jumaat tu hang buat apa? Hang simpan. Kenapa tak buat aktiviti pengimarahan di masjid supaya masjid tu hidup? Yang orang duk derma, yang orang duk bagi dalam tabung Jumaat, tabung imarah, tabung pengajian tu supaya kamu gunakan untuk masjid dan jemaah. Biar jadi hebat masjid kita. Jemaah komplain, Allah masjid kita berkuat, tak apa, kita pasang ikon, duit ada. Jemaah komplain, saya ni gaut bila sujud atas kapet, aduh sakit, kapet dah ternipis, tinggal guni dah. Tak apa, kita tukar baru, duit ada. Jemaah komplain jamban kita 6, boleh pakai 1 je, 5 rosak, tak apa, kita main indah water, main sedut. Itulah gunanya masjid. Jemaah kata kita ni mengaji sebulan 10 kali tak cukup, tak apa, kita tambah lagi 20 kali sebulan. Itulah guna dia. Jemaah komplain rumah dia terbakar, masjid tak tolong ke? Tak apa, kita ada bantuan khas, kita bagi 10,000 buat. Jemaah komplain kampung kita ni ada 6 anak yatim, masjid tak bagi ke bulanan untuk dia? Tak apa, kita mesyuarati, kita bagi sebulan seorang 500 anak yatim. Lama-lama tuan-tuan, itulah dia hebat. Ini ada setengah masjid jawatan kuasa dia simpan duit. Kipas ni tahap sakaratul maut dah, nazak dah. Orang bawah duk mengucap, tak tukar-tukar sampai kelar. Speaker ni tuan-tuan, kita main ceramah, kita tak di bawah ni, tak di bawah, main Tok Bilal Ustaz, up sikit, up. Main lagi sekali, atas hang tak. Lah sebuh dalam mulut, boleh kono. Ham tukar lah hak baru. Allah Ta'ala ni dia jamin kalau kita gunakan harta kita tuan-tuan untuk kebaikan, kita akan dapat balik kebaikan, insya-Allah tuan-tuan. Saya pergi masjid bila ke baru ni saya sembahyang Jumaat, ada rakaman TV, saya pergi rakaman apa nama tazkirah malam Jumaat dekat satu masjid, nanti tuan-tuan tengok dalam TV ya. Masjid, saya tak mau sebut masjid dia. Satu Jumaat tu 16,000, 17,000, 15,000. Tu dia 15, 17, 16, 17,000 sekali Jumaat. Masya Allah, subhanallah. Bila saya buat forum tu, jawatan kuasa dengan jemaah ni semua pakai pakaian Melayu, tengkolok semua. Pakai tengkolok. Masa tu mak kila tak ada weh. Mak kila baru kemarin. Saya kata awak semangat dengan hampa ni. Lah tuan-tuan, mai pengurusi dia, ustaz pun kena pakai tengkolok juga. Apa? Tuan-tuan tengok dalam TV ni. Dengan saya pakai baju Melayu tuan-tuan, tengkolok juga.
Kami nak semangat kita Ustaz nak pertahankan. Silakan. Saya tanya Tok Ngulu, kepala dia Tok Ngulu. Tok Ngulu kerih tak bawa? Kerih tinggal di rumah tak apa. Semangat tuan-tuan. Seminggu depa dapat 17,000. Apa depa buat? Depa buat kios. Buat bangunan kios. Rumah kedai orang menega dalam kawasan masjid. Di situ untuk ekonomi, di situ untuk tolong. Ada satu tempat pula, unit kaunseling pula. Siapa yang ada masalah kami sediakan. Ada pula biro bantuan apa pula, cari hak fakir miskin. Kami ada jawatan kuasa kami yang duk tolong bagi bantuan. Ni dia tuan-tuan. Yang ni yang kita nak. Jadikan masjid itu tinggi kedudukan dia. Jangan hanya majukan rumah, cantikkan rumah, masjid hang tak peduli. Gunakan duit yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk tinggikan rumah-rumah Allah ni. Baik, kita akan sambung lagi pelajaran yang ke-7 pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.